Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi tafarrada bil jalali wal kamali. Wa asbagha ala ibadihi bin ni'ami wal ifdal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bil jamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad النبي الكريم الفصال وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بالغدو والآصال. Dan pada pagi ini kita menyambung lagi siri daurah kita daripada kitab Matan Ummul Barahin ataupun Matan Aqidah As-Sughra, dan kita menyambung daripada bab kenabian, bab An-Nubuwah. Baik, tanpa melihkan masa, kita terus kepada sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, daripada sifat-sifat para rasul yang wajib ke atas mereka, dan juga yang mustahil dan yang harus. Kita telah tersebutkan sifat itu secara sepintas lalu dan sedikit huraian, dan pagi ini kita akan sambung lagi insya-Allah daripada menyatakan apakah bukti dan dalil bagi setiap sifat yang telah kita sebutkan, sifat yang wajib, mustahil dan yang harus. Jadi bagi sesiapa yang ada matan Ummul Barahin, boleh kita buka pada bab burhan, bab burhan wujubus sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa huwa al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Umar ibn Shu'aib As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Qala amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalam fali'annahum law lam يصدق للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. Baik. Setelah Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang sifat-sifat yang wajib kita beriktiqad, beriman terhadap sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, dan kemudian dinyatakan sifat yang wajib yang meliputi 3 sifat, iaitu sidq, amanah dan juga tabligh, dan kemudian dinyatakan pula sifat-sifat yang berlawanan, iaitu yang merupakan sifat-sifat yang mustahil bagi sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Sidq lawannya kadhib, amanah lawannya khianah, dan tabligh lawannya al-kitman, mana menyembunyikan. Dan telah pun saya nyatakan mengapakah Imam Sanusi rahimahullah ta'ala tidak menyatakan sifat yang keempat yang biasa kita sebut, bahawa para rasul itu mempunyai wajib wajib ke atas mereka 4 sifat: sidq, amanah, tabligh dan fatanah. Fatanah yang bermaksud bijaksana. Jadi para ulama menyatakan bahawa tidak dinyatakan fatanah itu kerana apa? Kerana fatanah itu adalah merupakan syarat bagi sifat yang terdahulu itu. Jadi kalau tidak ada fatanah, tidak ada kebijaksanaan, bagaimana para rasul itu nak menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya yang diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi dia tidak menyatakan sifat itu secara bilangan, tetapi fatanah, kebijaksanaan itu adalah menjadi syarat kepada sifat yang terdahulu. Ada pun sebahagian ulama dalam kitab-kitab yang lain dinyatakan sifat tersebut sebagai sifat yang keempat. Bermakna kita beriman bahawa para anbiya rasul itu wajib ke atas mereka itu bersifat dengan sifat bijaksana.
sama ada disebutkan dalam bilangan ataupun tidak. Ianya wajib kita beriktikad. Baik. Dan kemudian sebelum kita masuk kepada amma burhanu wujubi sidqi, ya, dalil wajibnya mereka bersifat dengan sifat benar, ada sedikit sambungan huraian daripada sifat yang terdahulu, iaitu sifat yang harus, ya. Kan Imam Sanusi rahimahullah taala menyatakan wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa min al-aghrad al-bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, ya. Dan harus pada hak sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam itu apa yang termasuk daripada a'rad. A'rad ni mana apa? Sifat-sifat sifat yang jenis perkara yang baru. A'radil basyariyah. A'rad tu maknanya sifat, ya. Sifat-sifat kemanusiaan. A'rad al-basyariyah maknanya al-a'rad al-mansubatu ila al-bashar. Sifat yang dinisbahkan kepada manusia. Apa dia? Harus kepada mereka itu bersifat dengan sifat manusia seperti apa? Seperti apa? Anak Adam ni melakukan apa? Dia makan, dia minum, dia berjalan, ya. Yang mana sifat-sifat itu tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka. Contoh macam sakit. Boleh tak pada anbiya itu sakit? Seperti mana sebut Imam Sanusi, dia bawa contoh kal maradi, seperti sakit, ya. Boleh tak para anbiya dan rasul itu sakit? Boleh. Kita dah nyatakan bahawa disebut dalam hadis yang thabit dari Rasulullah bahawa baginda itu sakit. Bahkan sakit baginda itu lebih berganda daripada sakit orang biasa. Demam Nabi itu lebih lagi berbanding dengan orang biasa, sekali ganda, kan. Kenapa? Kerana Allah nak bagi pahala lebih kepada mereka, dan kerana kekuatan dan kesabaran mereka itu lebih daripada manusia biasa. Tetapi harus diingat, sakit itu bukanlah daripada kategori sakit yang boleh membuatkan darjat mereka menjadi kurang. Seperti mana sakit-sakit yang membuatkan orang menjauhi mereka. Contoh macam kudis yang berbau busuk ke apa ke. Yang itu maka tidak layak bagi diri para anbiya dan rasul. Dan contoh yang lain lagi daripada sifat-sifat manusia yang harus bagi sekalian rasul itu ialah seperti makan, minum, nikah, tidur. Maksud tidur itu ialah yang tidur mereka dengan mata mereka. Harus, ya, para anbiya itu tidur. Kerana tidur sifat manusia. Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yunina wa la tanamu qulubuna. Kami sekalian para nabi, ya, mata kami ini tidur, tetapi tidak hati kami. Hati-hati mereka itu tidak tidur. Dan begitulah seterusnya, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, harus kepada mereka itu lupa. Tapi dengan syarat lupa itu bukan daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan wahyu yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk sampaikan. Lupa, contoh macam lupa dalam bilangan rakaat contohnya. Itu pun kerana apa? Kerana untuk mengajarkan syariat kepada umat mereka. Baik. Dan dinyatakan oleh para ulama, kenapa Imam Sanusi menyebutkan dengan a'rad, sifat-sifat basyariyah, sifat manusiawi? Kerana ada sebahagian manusia yang mengiktikadkan kepada Rasul dan Anbiya itu sifat-sifat yang layak bagi Tuhan, kan? Contoh seperti mana golongan Nasrani yang mensifatkan Nabi Isa alaihissalam dengan sifat Tuhan, dengan sifat Tuhan. Maka kita sebagai orang beriman, orang Islam, akidah kita ini, para Anbiya alaihissalam itu harus bersifat dengan sifat manusia, manusiawi, selama mana ia tidak merendahkan martabat mereka. Dan begitu juga bila Imam Sanusi menyebutkan sifat-sifat basyariyah, maka terkecualilah sifat-sifat yang dikaitkan kepada para malaikat, ya. Maka para anbiya ini bukan malaikat, mereka adalah manusia, ya. Kan ta'rif anbiya tu pun awal-awal dah disebutkan,
Apa dia ta'rif? Dia kalau ta'rif definisi ni dia mesti jami' mani'. Jami' mani'. Mana ta'rif yang mencakupi, yang padat, yang mencakupi. Awal-awal disebutkan siapakah itu nabi, siapakah itu rasul? Insanun. Auhallah, insan ataupun rajulun min bani Adam. Auhallahu ilaihi. Rajulun, seorang lelaki. Kan? Lelaki, seorang lelaki. Maka jelas-jelas dah rasul dan anbiya itu adalah manusia. Ya. Jadi mereka manusia yang mempunyai sifat-sifat manusiawi. Ya. Harus ke atas mereka bersifat dengan sifat manusiawi. Adapun sebahagian golongan yang salah i'tiqad mereka itu, iaitu dengan mengatakan bahawa Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang dinisbahkan kepada malaikat, kan? Maka ini terkeluar daripada takrifan kita. Tidak harus bagi mereka itu bersifat dengan sifat-sifat para malaikat. Tidak seperti mana golongan-golongan yang jahil daripada kalangan orang-orang, sebahagian orang Arab, yang mendakwa bahawa Rasul itu mesti bersifat dengan sifat malaikat. Kan mereka bila mengendap, tengok, bila mereka mendengar kata Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Ta'ala, mereka tengok berarti, macam mana dia kata dia Nabi? Kami tengok dia makan, minum, macam kita juga. Mereka seolah macam membayangkan Rasul itu mesti bersifat dengan sifat malaikat. Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 7. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Kata-kata orang musyrikin tadi, ya. Apa ni dengan Nabi, dengan yang dikatakan Nabi ini, ya, bersifat dengan sifat manusia? Maksudnya, apa ni Nabi makan makanan, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, dia pergi juga berjalan di pasar-pasar, kan? Kerana mereka membayangkan Nabi itu mesti sifat dengan sifat malaikat, terbang contohnya, kan, bercahaya, tak boleh makan, tak boleh minum. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Jadi mereka membayangkan Rasul itu seperti itu, kan? Jadi Allah menjawab, membalas kepada mereka itu dengan firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu itu daripada kalangan para mursalin, para rasul, melainkan mereka, sesungguhnya mereka itu apa? Innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Allah Ta'ala bahkan mendatangkan dengan taukid lagi. Innahum, sesungguhnya mereka itu la ya'kuluna at-ta'am. Lam taukid. Tak cukup dengan inna, ditambah. Mana bukan sekadar apa yang kamu sangkakan bahawa Rasul dan Anbiya itu mereka bersifat dengan sifat seperti manusia lain, makan dan minum. Bahkan apa? Memang mereka itu makan dan minum. Ya, nak ditegaskan di sini bahawasanya harus kepada para Anbiya itu bersifat dengan sifat manusia. Kerana kalaulah Allah Ta'ala utuskan, hikmahnya, kalau Allah utuskan para Rasul dan Anbiya itu daripada dengan sifat-sifat para malaikat, bukan dengan sifat manusia, maka ia akan menjadi alasan bagi orang-orang yang malas dalam nak melakukan amal ibadat. Mereka kata apa? Nabi-nabi tak apalah boleh buat, boleh laksanakan perintah Allah. Mereka tu malaikat. Kami ni manusia, kami tak sama macam mereka. Maka menjadi alasan untuk mereka ni tidak mengikut syariat para Anbiya dan Rasul. Tapi bila mana Allah Ta'ala jadikan Anbiya dan Rasul itu daripada kalangan manusia, maka tak ada alasan. Ini Nabi bawa contoh syariat kepada kamu, dia manusia seperti kamu juga, kan? Manusia dalam maksud apa? Penciptaan tu. Cuma dari segi level tu tidak sama, ya. Manusia tapi mereka manusia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah juga kata Imam Sanusi, sifat-sifat yang sifat-sifat manusiawi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu. Maka sifat-sifat yang kalau membawa kepada kekurangan, maka tidak layak, tidak harus bagi sekalian Anbiya dan Rasul. Contohnya seperti apa? Seperti tuli, pekak. Jadi tak boleh. Dia walaupun dia bukan sifat yang membuatkan orang lari menjauhi mereka, tapi sifat tu sifat kekurangan, merendahkan martabat mereka.
OKU, orang kurang upaya. Dia punya level pun lain kan. Seperti tuli atau seperti buta, ataupun pelat. Pelat. Contoh macam cakap tu pelat. Habis tu ada orang kata, habis tu yang Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lantik Nabi Harun untuk jadi pembantu dia. Kenapa? Kerana katanya Nabi Musa tu pelat cakap. Bukan Nabi Musa alaihissalam tu pelat. Kerana kalau pelat ni, contoh macam sebutan huruf tu, kalau S jadi F. Saya suka makan nasi. Kalau macam tu, ataupun raw tak boleh sebut contohnya kan. Jadi tidak layak bagi para anbiya dan rasul. Sebab apa? Dia akan membuatkan orang mentertawakan mereka. Apalah mengaku jadi nabi kan, cakap pun tak betul. Jadi tidak layak. Kalau pelat tu tak. Habis tu Nabi Musa alaihissalam kata dia lidah ada keras. Contoh kan, minta lantik Nabi Harun untuk jadi pembantu, untuk jadi wazir bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka ini menunjukkan bahawa kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Harun tu ialah dia petah dalam bercakap. Nabi Musa boleh juga, tapi nak banding dengan Nabi Harun tu kemas lagi. Jadi dia tawaduk pada diri dia, minta Allah Ta'ala lantik Harun sebagai teman. Bukan sekadar untuk jadi jurutcakap, tapi teman untuk sama-sama berdakwah. Kan? Jadi kita jangan salah mentafsirkan sifat sebahagian anbiya dan rasul. Takut-takut kita menisbahkan kepada mereka sifat yang tidak layak bagi mereka, yang boleh merendahkan martabat mereka. Begitu juga dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam kisah Israiliyat, kisah Israiliyat, ataupun melalui sesetengah riwayat yang tidak sahih. Contoh yang mengatakan Nabi Yaqub itu buta katanya kan. Kan Nabi Yaqub buta. Baik, buta di situ buta yang macam mana? Adakah buta dengan erti kata cacat? Kan? Tu ulama menguraikan Nabi Yaqub itu tak nampak tu bukan sebab buta cacat, tapi kerana terlampau banyak dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga matanya itu jadi, maksudnya kita kata macam ni lah, contoh saja, bukan untuk takrib, untuk mendekatkan kefahaman. Contoh macam Kasim Selamat lah kan, dia asalnya celik mata, tapi kerana dia banyak sangat menangis, tapi menangis dia kena ingatkan isteri dia. Nabi Yaqub AS menangis kerana apa? Kerana takut pada Allah Ta'ala, sehingga bawa kepada tak nampak mata tu. Tapi dia buta yang macam tu, dia boleh disembuhkan. Bukan macam buta yang cacat tu. Buta jenis macam dia boleh disembuhkan. Jadi Nabi Yaqub AS tu bukan maksud buta, tapi kerana matanya itu tertutup disebabkan apa? Tawasul dumu'i wal ahzan. Berterusan menangis dan sedih. Bila mengingat kepada Allah Ta'ala dan mengingat kepada umatnya. Dan begitu juga yang dikatakan bahawa Nabi Shu'aib itu juga buta, maka tidak sahih. Yang dinisbahkan kepada Sayyidina Nabi Ayub alaihissalam, yang dikatakan penyakit kulit yang membuatkan orang lari daripada dia. Jadi penyakit macam mana? Memang anni massaniya syaitanu binusbin wa adhab. Yang dikatakan Nabi Ayub itu diuji dengan kesakitan. Penyakit tu, penyakit macam mana? Penyakit ma bainal jildi wal azmi, penyakit yang ada di antara kulit dengan tulang, dan bukan daripada jenis penyakit yang membuatkan orang lari menjauhi mereka. Jadi riwayat-riwayat yang masyhur cerita kata daripada jauh orang boleh bau busuk, orang pun lari daripada dia, tak nak dekat, isteri pun tinggalkan dia, maka riwayat itu riwayat yang tidak la aslalahu, riwayat yang tidak ada asalnya baginya. Kebanyakannya adalah riwayat Israiliyat. Jadi hati-hati dalam kita meriwayatkan kisah-kisah para anbiya alaihi wassalam. Bimbang takut-takut kita beriktiqad seperti mana iktiqad setengah para ahli sejarah yang mereka ni digelar sebagai apa? Jahalatul mu'arrikhin, ahli sejarah yang jahil. Maksudnya bukan jahil tu bodoh, maksudnya dia jahil, dia tidak mengaji akidah. Bila dia mengaji akidah, maka riwayat yang datang dia akan tapis dulu, layak tak untuk dinisbahkan kepada anbiya dan rasul. Kerana kita tahu, kita pun faham bahawa riwayat sejarah ini dia tidak sama seperti riwayat hadis. Riwayat hadis dia ketat, dia ada disiplin ilmu dia kena ada syarat-syarat, dia kena ada
diriwayatkan oleh thiqah, oleh adil, dan apa, tak mungkin berlaku pembohongan. Itu kalau hadis. Tapi kalau dalam ilmu sejarah semata-mata ada periwayatan, maka kita boleh cerita. Ha? Kadang-kadang ada orang dia silap faham juga. Dia baca kitab sejarah tapi dia guna kaedah hadis, mustalah hadis. Lepas tu dia kata, oh ni Imam Sayuti riwayat dalam kitab Dalail, apa kitab apa? Khasais Al-Kubra. Banyak riwayat-riwayat yang tak sahih. Memanglah kitab Imam Syuuti itu adalah kitab sejarah. Kitab sejarah ni dia kutip semua riwayat. Sahih tak sahih ke, semua dia masuk dalam tu. Sebab dia kitab sejarah. Tapi kalau kita nak cek kesahihan ke apa ke, kena tengok riwayat. Kalau kita nak beriktiqad, nak iktiqad, nak pegang, kena tengok riwayatnya sahih ke tak sahih. Ala kulihal, kesimpulannya ialah bila kita dah ada kaedah tadi tu, sifat-sifat yang wajib kita iktiqad bagi sekalian anbiya dan rasul alaihi wasallam, maka mudah untuk kita nak jadikan dia sebagai panduan. Bila kita baca sirah, baca Qisasul Anbiya, kita boleh jadikan panduan. Perkara-perkara yang tak layak disebabkan kepada mereka mesti kita takwilkan. Takwilkan. Baik. Dan kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu dalil dan bukti sifat sekalian Rasul dan Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita tengok sikit dari segi bahasanya, dari segi nahunya. Amma ini, bagaimana kita nak baca dia, bagaimana kita nak i'rabkan dia. Amma ni apa dia? Amma ni ialah disebut sebagai harfu syaratin. Huruf, ya, syarat. Kalau orang tanya huruf, apa i'rab dia? Maka huruf ni dia la mahalla laha min al-i'rab. Dia huruf, dia mabni. Dia bukan mu'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Harfu syaratin, huruf syarat yang mana dia menuntut jawab. Bila sebut amma, contohnya amma burhanu wujubi sidqihim, itu dia punya syarat dia. Adapun bukti wajib benarnya sekalian rasul itu, tu dia panggil syarat. Maka dia mesti kena ada jawapan selepas daripada itu. Mesti ada jawapan dia selepas daripada itu. Dan jawapannya itu mestilah disertai dengan huruf fa, ya, mesti disertai dengan huruf fa. Wa talzamul fa'u jawabuhu wa la yalihi illa al-ism. Jadi jawab dia mesti disertai dengan fa. Cuba kita tengok daripada matan kita tu. Amma burhan wujubi sidqihim alaihim wassalatu wassalam, adapun bukti wajib benarnya para anbiya alaihim wassalam itu, fali annahum, tengok ada fa. Ini untuk menjawab syarat tadi tu, maka didatangkan dengan fa. Fali annahum law lam yasduqu. Dan yang datang selepas daripada fa itu mestilah isim, ataupun jumlah ismiyah, ya, seperti mana yang disebutkan dalam jawab bagi syarat di dalam matan ini. Baik, itu dari segi sedikit maklumat dalam sudut bahasanya. Adapun huraiannya ialah amma burhanu wujubi sidqihim, ya, fali annahum law lam yasduqu. Bukti wajibnya anbiya dan rasul itu bersifat benar. Maksudnya benar apa ni? Benar di dalam dakwah mereka itu, dalam penyampaian mereka itu, kan? Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk menyampaikan, maka mereka menyampaikan. Maka mereka benar di dalam apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan. Maksud sidq apa? Kalau kita patah balik, ulang kaji balik, apakah maksud benar? Maksud benar itu ialah menyampaikan sesuatu yang menepati realiti. Mutabaqatun lil waqi'. Apa yang Allah Ta'ala kata, kalau A, kalau B, B, maka mereka menyampaikan bertepatan dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Jadi kalaulah
فَلِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَصْدُقُوا. Ini bukti dia. Bukti dia. Cara kita nak berdalil untuk membuktikan kebenaran para anbiya alaihi wasallam, maka sekiranya mereka itu tidak benar, laulam yasduku, kalau mereka tidak benar, la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala. Kalau mereka tidak benar, ya, kalau mereka tak benar tu maksudnya apa? Mereka dusta lah. Ya, dusta. Maksud dusta di sini macam mana? Apa yang Allah Ta'ala suruh mereka katakan, mereka sampaikan dengan benda yang berlawanan. Ha. Allah Ta'ala kata sesuatu ini haram. Mereka sampaikan kata yang ini sunat. Mana tak benar lah tu. Tidak benar dalam menyampaikan. Jadi, kalau kamu katakan bahawa para anbiya itu tidak benar, maka kamu telah mensabitkan mereka itu bersifat dengan sifat bohong. Kalau kamu mensabitkan bohong bagi sekalian para anbiya, la lazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala. Nescaya melazimi kadhib, bohong dalam menyampaikan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dia panggil wajhul luzum? Kalau tidak benar maka mesti dusta. Kalau tak benar mesti dusta. Mana dia panggil kelaziman tu mesti dusta. Tengok dihuraikan di sini oleh Imam Sanusi. Litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Litasdiqihi ta'ala, kalau kita katakan Nabi itu bohong, maka nescayalah berlakulah pembohongan pada kata-kata Allah. Mana kalau kamu kata Nabi tu bohong, mana Allah Ta'ala bohong. Faham tak luzum tu macam mana? Kenapa pula? Kalau kita katakan para anbiya itu tidak benar, tak semestinya kita nak mensabitkan Allah tu tidak benar. Tak, kata Imam Sanusi, kalau kamu kata para anbiya itu tidak benar dalam dakwah mereka, maka secara automatik kamu mengatakan Allah pun tak benar juga. Gimanakah wajhul luzum tu, ya? Mesti tu kat mana? Ni dihuraikan. Litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah. Kerana Allah Ta'ala telah membenarkan para anbiya dan rasul itu dengan apa? Dengan cara Allah memberi mukjizat pada mereka. Dan mukjizat tadi, apa mukjizat? Mukjizat ialah amrun khariqun lil 'adah. Sesuatu benda yang menyalahi adat kebiasaan. Allah bagi mukjizat kepada Nabi Isa AS boleh mengubat penyakit yang tak mampu diubati oleh para tabib. Allah bagi mukjizat Nabi Musa AS boleh membelah laut, tongkat bertukar menjadi ular. Allah bagi mukjizat pada Nabi Muhammad SAW, belah bulan, air keluar daripada tangan pokok, binatang, batu bercakap dengan Nabi SAW. Al-Quran, banyak mukjizat Nabi kita, mukjizat yang paling banyak sekali. Mukjizat itu, kata Imam Sanusi, an-nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat itu ialah seolah-olah menduduki kata-kata Allah, firman Allah. Bila Allah bagi pada Nabi itu mukjizat, seolah-olah Allah Ta'ala nak kata apa? Sadaqa 'abdi fi ma yuballighu anni. Kamu tengok mukjizat ni, inilah bukti benarnya dia sebagai Nabi yang diutuskan daripada sisi Allah Ta'ala. Maka mukjizat itu nazilata manzilata qawlihi ta'ala. Mukjizat itu seolah-olah menjadi menempati tempat kata-kata Allah. Seolah Allah nak kata mukjizat ini adalah bukti Nabi aku ini benar. Maka kalau kita katakan Nabi itu tak benar, bermakna Allah Ta'ala berbohong. Maka itulah disebut wajhul luzum, ya. Dia punya talazum dia tu, bila kita kata Allah bohong, maka itu mustahil. Kalau kita telah mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya, mustahil kata Allah tu bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat bohong, sifat kekurangan. Baik. Boleh faham? Kalau tak faham nanti boleh tanya. Kasi saya ulang balik, insyaAllah.
Dan mukjizat, sedikit huraian tentang mukjizat. Mukjizat ialah amrun khariqun lil adah, sesuatu perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Wifqat tahaddi, kadang-kadang ta'rifan itu amrun khariqun lil adah, ya, sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Tapi yang lebih tepat lagi ialah bila ada qaid, ada sambungan lagi, wifqat tahaddi, sesuai dengan apa? Dengan cabaran pada zaman tersebut. Kerana setiap Nabi itu, cabaran pada zaman mereka itu berbeza-beza. Cabaran pada zaman Nabi Musa AS, zaman di mana manusia kagum dengan ahli sihir, ahli silap mata, magician. Jadi datangnya mukjizat Nabi Musa AS adalah untuk apa? Untuk membatalkan, untuk melawan kebiasaan dan adat orang-orang ahli silap mata. Sebab tu tongkat tukar jadi ular, tongkat belah laut. Kan? Sehingga ahli silap mata dan ahli sihir pun tunduk sujud. Mereka pun maknanya yakin bahawa ini bukan silap mata, ini kuasa lain. Begitu juga cabaran pada zaman Nabi Isa AS, bila manusia kagum dengan kehebatan para tabib, doktor-doktor yang boleh mengubat penyakit yang pelik-pelik. Datang Nabi Isa AS, mukjizatnya apa? Mengubatkan penyakit yang tak boleh diubat oleh doktor-doktor. Doktor-doktor pun terpegun tengok, ini bukan ilmu kedoktoran, tapi ini adalah bukti kenabian. Sebab dia apa? Amrun khariqun lil adah, benda yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Begitu dengan Al-Quran datang bagi kaum ataupun umat yang mereka berbangga dengan sastra mereka. Datang Al-Quran, maka orang Arab yang hebat sastra pun mengaku kata apa? In hadha illa qaulul bashar. Maaf, itu maksud lain. Kata mereka apa? Innahu la talawah wa in apa? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Ini bukan kata-kata manusia, ya, bukan kata-kata manusia. Baik. Dan adapun mukjizat itu, maka dia adalah bukti yang Allah Ta'ala datangkan di tangan para anbiya alaihi wasallam. Bila dah dilantik menjadi nabi, maka dibekalkan, dibantu dengan mukjizat. Adapun perkara-perkara yang contoh yang bertentangan dengan adat juga, yang dibekalkan kepada mereka sebelum kenabian. Contoh macam Rasulullah, dilihat suatu Nabi kita masih muda ketika berniaga pergi ke Syam, dalam perjalanan pergi balik tu, Maisarah tengok apa? Pembantu Khadijah kan, dia tengok sepanjang jalan awan tu menaungi Nabi Muhammad SAW, sentiasa berjalan di bawah naungan bayang-bayang teduhan awan. Pelik benda tu, tak pernah berlaku pada orang lain kan. Jadi itu disebut sebagai apa? Irhas. Ya. Tujuan irhas tu untuk apa? Untuk menguatkan taksisan wa taqwiyatan lin-nubu'ah, untuk nak menjadi bukti, menguatkan bahawa dia ni adalah manusia pilihan, bakal menjadi nabi. Sebelum kenabian disebut sebagai irhas, selepas kenabian maka disebut sebagai mukjizah. Baik. Dan seterusnya. Boleh sikit-sikit tak? Dan wa amma burhanu wujubil amanati lahum. Sambung lagi. Tadi kita sebutkan dalil bukti bagi sifat sidq. Adapun bukti bagi sifat amanah, amma burhanu wujubil amanati lahum alaihim wassalatu wassalam fali'annahum law khanu bifi'li muharramin aw makruhin lanqalaba al-muharramu aw al-makruhu ta'atan fi haqqihim. لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر تعالى بفعل محرم أو مكروه إن الله لا يأمر بالفحشاء. Baik. Adapun maksudnya adapun bukti wajibnya amanah bagi
mereka, yani anbiya dan rasul itu alaihi wassalam, fali'annahum, maka jawab bagi syarat tadi, maka li'annahum, ya, kerana sesungguhnya mereka itu lau khanu, kalau mereka khianah. Khanu mana khianah. Kalaulah mereka itu khianat. Apa maksud khianat sini? Khianat yang digambarkan dalam sifat sebagai sifat mustahil bagi Rasul ni apa dia? Khianat ni apa? Ingat ya, khianat yang disebutkan sebagai sifat mustahil bagi Rasul ni, dia bukan macam khianat yang kita takrifkan. Khianat contohnya, orang bagi amanah dia khianat. Ya. Khianat yang digambarkan ini, takrifan khianat tu apa? Melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak letakkan definisi khianat ini pada diri kita sebagai manusia biasa ni, nescaya kita semua ni khianat belaka. Sebab apa? Khianat bagi kita ni adalah khianat bila orang bagi amanah, kita turuti ataupun kita amanah, kita laksanakan amanah tersebut, ya, sesuai dengan apa yang diamanahkan. Kita amanah. Kalau kita khianat, contoh macam orang yang salah guna kuasa, orang yang solap duit ke apa tu, khianat. Tapi khianat di sisi para anbiya ini maksudnya apa? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia buat sebaliknya. Hatta kalau buat benda makruh pun, maka dikira khianat dia pada amanah Allah SWT. Kalau kita letak tak ada khianat kepada kita, nasib kita semua ni khianat. Semua khianat. Ya. Berapa banyak dosa kita buat hari-hari, benda makruh. Kadang-kadang buat sambil je, benda makruh. Dengan alasan, tak apa, makruh bukan haram, makruh. Kan? Seokok. Kan? Orang kata makruh. Walaupun ada fatwa kita haram pun, tak apa, dia pakai hak makruh lagi. Buat benda makruh dalam keadaan bersahaja. Sebab apa? Sebab khianat pada kita ni bukan seperti mana ta'rifan yang disebutkan khianat pada sifat mustahil bagi Rasul itu. Kan? Jadi, balik pada matan kita tadi. Fali'annahum law khanu. Maka seandainya mereka itu khianah. Maksud khianah apa? Bifi'li muharramin. Dengan melakukan perkara yang diharamkan. Au makruhin, ataupun yang makruh. Lang qalabal muharramu awal makruh. Nescayalah akan bertukarlah yang haram. Mana haram yang dilakukan oleh Nabi tadi. Ataupun makruh yang dilakukan oleh Nabi tadi tu, nescaya akan bertukar menjadi ketaatan pada hak mereka. Kalau contohlah para Nabi itu bersifat dengan khianat, iaitu dengan cara mereka melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau benda yang makruh, nescaya perkara haram itu dan makruh itu telah bertukar menjadi ketaatan. Sebab mereka buat. Bila mereka buat, ya, sebab kita manusia ni tengok apa yang Nabi-Nabi, Anbiya dan Rasul buat ni adalah wahyu daripada Allah, perintah Allah. Kita tengok mereka buat benda haram, kita pun buat. Mestilah para Anbiya tu buat benda yang diperintah Allah, kan? Maka kita ni diperintahkan untuk mengikut para Anbiya. Maka takkan kita nak buat benda haram tu juga, kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita semua ni untuk li'anna Allah Ta'ala amarana biliqtida'i bihim, kerana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kepada sekalian anbiya, kepada nabi-nabi kita. Ikut apa? Fi aqwalihim wa af'alihim, pada kata-kata mereka dan pada perbuatan mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ikut, taat. Ya? Kalau nabi-nabi itu buat benda-benda yang makruh, kita pun taat buat juga. Kalau mereka buat benda yang haram, maka kita pun taat juga, ikut juga. Padahal melakukan perkara yang haram dan makruh itu adalah mustahil bagi mereka, kerana ia termasuk dalam perbuatan khianah pada amanah Allah Subhanahu wa taala. Padahal wala ya'muru ta'ala bi fi'li muharramin aw makruhin, padahal Allah Taala tu tak suruh kita buat benda yang haram dan benda makruh. Jadi kalau Allah tak suruh kita buat benda haram, tak suruh kita buat benda makruh, ya, tapi Allah suruh kita taat kepada Anbiya dan Rasul, mana mungkin mereka itu buat benda makruh dan benda yang haram, sebab kita perlu taat kepada mereka. Padahal Allah Ta'ala tak suruh pun kita buat benda haram dan benda makruh. Tengok dia punya wajhul luzum. Ya? Dia kena perhalus sikit. Kan?
Jadi kalaulah para anbiya dan rasul itu membuat perkara yang haram, maka ia bertentangan dengan perintah Allah. Allah suruh kita taat kepada mereka. Dan Allah Ta'ala suruh kita taat dalam perkara-perkara ketaatan. Mustahil ke atas mereka itu buat benda-benda yang dilarang. Ya. Baik. Allah Ta'ala suruh kita taat kepada para anbiya rasul ini dalam perkara-perkara kecuali daripada benda-benda yang dikhususkan, khususiyah. Jadi kita kena taat pada perintah pada syariat Nabi kita dalam apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada kita, melainkan dalam benda-benda yang khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam Rasulullah berkahwin lebih daripada 4, kan? Itu khususiyat Nabi telah sebutkan bahawa ia adalah keistimewaan bagi kita Nabi SAW. Adapun untuk umat baginda maka had limitnya adalah 4 sahaja. Begitu juga perkara-perkara yang termasuk dalam jibiliyah, al-umurul jibiliyah, perkara yang semula jadi ada pada diri Nabi SAW. Contoh macam cara berjalan, contoh macam tubuh badan Nabi. Allah Ta'ala ciptakan semula jadi Nabi kita tubuh tu tinggi, contohnya tinggi. Badan Nabi kita tu tidak terlampau gemuk, tidak terlampau kurus. Dada Nabi bidang. Itu sifat-sifat jibiliyah, kita tidak diwajibkan untuk ikut perkara tersebut. Sebab apa? Benda tu dia panggil umurul jibiliyah. Tak semua orang sama. Kerana kalau orang belah-belah Korea, belah-belah Cina sana, macam mana dia orang nak ikut sunnah jibiliyah Nabi berjanggut? Kerana genetik mereka tu memang jenis tak ada janggut-janggut. Macam mana orang-orang Arab. Kan? Cara berjalan, cara apa. Jadi kita tak dituntut untuk ikut perkara tersebut. Tapi kalau kita ikut, kita cuba untuk takrib. Contoh kita kata Nabi kita ada janggut segenggam. Kita pun nak boleh juga nak bagi dekat-dekat dengan janggut Nabi. Maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia tak buat perkara tersebut, sunnah jibiliyah tu, adakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Sebab Allah Ta'ala tidak memberatkan dia untuk mengikut perkara-perkara sunnah jibiliyah. Adapun yang dituntut kepada kita ni adalah sunnah syar'iyah, sunat-sunat perkara-perkara yang berkaitan dengan syarak, yang halal, yang haram, yang apa semua tu, yang tu kita kena taat, kena patuh, kena ikut. Macam contohnya apa? Okey, nak bagi nampak lagi. Pakai jubah. Pakai jubah ni sunnah tak? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah syar'iyah ke sunnah jibiliyah? Ulama mengatakan pakai jubah tu sunnah syar'iyah. Kenapa? Kerana bangsa Arab zaman Nabi, orang ketika itu memang pakai jubah. Jadi kalau kita pakai jubah, okey, dapat pahala. Tapi jangan kita kata kepada orang yang tak pakai jubah, kamu ni tak ikut sunnah Nabi. Tak. Itu sunnah jibiliyah. Sunnah syar'iyahnya apa? Sunnah syar'iyahnya menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, berdosa. Yang itu wajib semua. Orang Afrika ke, orang Cina ke, orang Amerika ke, wajib menutup aurat. Adapun dia nak pakai macam mana tu, maka terpulang ikut. Macam orang Amerika, pakaian dia pakai t-shirt, pakai apa semua. Dia pergi sembahyang Jumaat pun pakai jeans. Okey, budaya dia. Yang penting dia menutup aurat. Itu beza di antara sunnah jibiliyah dan sunnah. Kerana ada golongan yang ekstrim, pada dia kalau tak pakai pakaian macam Nabi pakai ni, maka dia kira tak ikut cara Nabi. Sesat. Sesat belaka. Sesat masuk neraka pula tu. Itu yang bahaya. Baik. Masya Allah. Soalannya, bolehkah seorang manusia buat amalan-amalan lebih hebat daripada para Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fiikum. Soalan yang sangat penting untuk kita fahami. Adakah orang yang boleh beramal lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang dia ada hadis yang diceritakan, riwayat yang disebut dalam kitab dalam Riyadhus Shalihin pada disebut tiga orang lelaki datang untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia sampai ke rumah Nabi tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada. Maka mereka bertemu dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tujuan mereka datang tu adalah nak tahu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak tahu apa yang Nabi kita amal, rutin Nabi kita sallallahu apa dia.
Maka Sayyidatuna Aisyah pun ceritalah, cerita. Lalu apa kata tiga orang ni? Ka'annahum yataqalluha, seolah-olah mereka itu mengecil-ngecilkan amalan Nabi. Oh, macam tu rupanya amalan Nabi SAW ni. Kenapa pula? Kata seorang daripada tiga orang tu, dia kata apa? Adapun aku ni, maka aku bila bangun malam, aku memang tak tidur langsung. Ya. Dia lepas isyak tu, dia qiyam mulai sampai subuh, tak tidur langsung. Yang seorang lagi kata apa? Oh, adapun aku ni, maka setiap hari aku puasa. Kan Sayyidatuna Aisyah ceritalah amalan Nabi ni kalau solat malam, Nabi kalau bangun malam, Nabi kita tidur di awal malam dan di pertengahan malam Nabi kita bangun tahajud, qiyamul lail. Kemudian Nabi kita berehat pula di sudusul lail, 1/6 malam Nabi kita berehat pula. Puasa Nabi tu Nabi kita biasa puasa Isnin Khamis, ya. Kadang-kadang Nabi kita berpuasa menyambung puasa wisal dia panggil. Kadang-kadang kata Sayyidatuna Aisyah yang menggambarkan puasa Nabi, puasa bulan Syaban, ya. Aku tengok Nabi ni puasa macam tak buka-buka langsung. Dalam ketika yang lain pula, aku tengok Nabi ni tak puasa macam, ada hari-hari yang Nabi tak puasa macam hari-hari tak puasa je. Macam tu. Nabi nak tunjukkan syariat kan. Jadi kata seorang tu, aku ni tiap-tiap hari puasa langsung tak buka. Mana dia seolah menggambarkan amalan dia lagi hebat daripada Nabi SAW. Begitu juga dengan seorang lagi, dia kata apa? Bila Sayyidatuna Aisyah cerita kata Nabi kita berkahwin gini-gini, dia kata apa? Adapun aku ni, maka aku ni bila ibadat saja, tak ada berkahwin langsung. Bila Nabi kita balik, Sayyidatuna Aisyah cerita pada Nabi SAW tentang 3 orang yang datang berjumpa dan apa kata mereka. Nabi kita kata apa? Adapun aku ni, maknanya Nabi cerita lah, aku ni solat malam dan aku tidur juga, aku pun berkahwin juga, aku puasa, ada hari-hari aku buka juga. Tapi siapa yang enggan ikut cara aku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak nak ikut cara aku ni, maka tak nak ikut sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Di sini ada titik penting yang perlu kita fahami, ialah apa? Kadang-kadang ada setengah-setengah ahli sufi yang mereka ni beramal, mereka ada hizib-hizib mereka itu zikir contoh macam puluh-puluh ribu sehari kan. Kalau ikut dalam riwayat Nabi tak ada pun. Nabi kata aku istighfar kepada Allah Ta'ala sehari itu contohnya 100 kali, 70 kali kan. Itu dalam riwayat yang sahih. Ni ada ahli sufi yang zikir sehari sampai 70 ribu semua ni. Ini seolah macam nak lebih daripada amalan Nabi. Baik, sabar dulu, jangan kita mudah menghukum. Kita tidak boleh samakan amalan ahli sufi yang banyak beramal ni dengan golongan yang 3 orang yang datang dalam hadis Nabi tadi. Ada pun 3 orang tu datang, mereka berbangga-bangga dengan amalan mereka itu seolah lebih hebat daripada amalan Nabi SAW. Mereka mengecil-ngecilkan amalan Nabi SAW. Yang itu yang Nabi kita kata, kalau tak nak ikut cara aku, maka bukan di kalangan aku. Kerana mereka itu sombong. Mereka berbangga dengan amalan mereka dan mereka itu memandang amalan Nabi lebih rendah daripada amalan mereka. Ada pun yang dilakukan oleh guru-guru kita, ahli-ahli sufi yang beramal banyak, solat malam sampai 100 rakaat contohnya. Yang diajarkan oleh guru-guru kesufian ialah apa? Kita ni sebanyak mana pun amalan kita yang kita lakukan, kita tak mungkin akan dapat menyamai debu-debu yang berada pada di tubuh badan para sahabat yang berjuang bersama Nabi SAW. Tengok, amalan kita walaupun banyak, jangan kata nak bandingkan dengan Nabi, nak banding dengan sahabat pun jauh dah. Dengan Nabi tak usah cerita lah. Mana amalan yang kita lakukan ini langsung tidak layak untuk dibandingkan dengan amalan Nabi SAW. Adapun dari segi bilangan-bilangan tadi, kan Nabi tak tunjukkan bilangan yang banyak macam tu. Kamu buat banyak-banyak sebab apa? Adapun bilangan-bilangan yang ditentukan itu adalah dari segi orang panggil apa? Latihan. Dia panggil sistem latihan yang diasaskan oleh setengah-setengah guru tu. Dia ada bilangan-bilangan tertentu untuk menjadikan kita ni orang yang berdisiplin, yang mengikut panduan. Sebab dia setiap individu tu tak sama. Cara dia nak mengekang nafsu dia, diri dia nak dilatih tu tak sama. Ada orang zikir 1000 pun dah boleh kontrol jiwa dia dah. Boleh ingat Allah Ta'ala dah. Ada orang tu nak kena banyak, baru dia sentiasa duduk dalam zikir. Tu secara ringkas. Boleh tak kita beramal lebih banyak dari amalan Nabi?
boleh saja kita beramal dari segi bilangannya. Tapi jangan sampai iktiqad amalan kita lagi hebat daripada amalan Nabi SAW. Dan pastikan amalan itu daripada kategori amalan yang ada asasnya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jangan amalan yang tak ada asas. Man amila amalan laysa fihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis 40 sebutkan, barang siapa mengamalkan satu amalan yang tak ada contoh petunjuk daripada kami. Contoh macam Nabi tunjuk sembahyang fardu 5 waktu je. Kita duk rajin pergi sembahyang sampai 50 waktu. Nak ambil hak yang asal tu. Hak Nabi ambil di Isra' Mi'raj 50 tu. Kami nak buat yang tu. Kami tak mau yang 5 ni. Tak mau yang diskaun-diskaun. Kami nak yang asal punya. Tak ada asas daripada agama. Fahuwa raddun. Maka amalan itu tertolak. Itu secara ringkas lah. Respon kepada soalan yang dilontarkan tadi. Baik. Dan dalam kita beramal pun, kita kena sedar bahawa selama-lamanya kita tidak akan dapat menyamai, bukan menyamai, mendekati kepada darjat Nabi SAW. Bahkan setiap kali kita beramal ni, pahala Nabi bertambah-tambah. Sebab apa? Nabi yang menunjukkan contoh syariat kepada kita, kepada umat dia. Selama mana umat ni beramal, maka amalan tersebut akan masuk kepada akaun Nabi SAW. Maka sampai bila-bila pun kita takkan menyamai. Bahkan untuk nak mendekati pun jauh sekali. Ya. Satu kita ni tak disuruh pun untuk kita nak berlawan dengan Nabi. Nak menandingi Nabi. Kita ni berbangga-bangga bila kalau kita boleh ikut kehidupan Nabi itu pun dah dikira satu rahmat besar dah. Satu rahmat besar dah. Jangan katakan Nabi, sahabat pun dia tak terikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari tu waktu pagi, Nabi kita jumpa dengan para sahabat. Nabi tanya, hari ni kamu semua dah sedekah ke? Ya, angkat tangan siapa yang dah sedekah dah. Semua sahabat-sahabat tak angkat tangan lagi. Sebab pagi-pagi hari lagi nak sedekah kat mana? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan dah. Dia dah sedekah dah pagi tu. Hari ni siapa dah buat baik pada jiran, angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Nabi tanya dia, hari ni siapa dah bantu orang susah? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Pagi-pagi hari lagi dia dah buat macam-macam kebaikan. Padahal orang lain baru nak mulakan hari mereka tu. Kan? Itu baru Sayyidina Abu Bakar. Belum Nabi SAW ni. Kan? Bayangkan. Baik. Adapun Nabi kita, baginda boleh saja beramal dengan amalan yang lebih dahsyat daripada apa yang kita tahu. Tapi, kalau Nabi berat atas diri sendiri, nescaya akan menjadi berat juga kepada umat dia. Sebab tu Nabi kita tu buat amalan tu bersederhana. Sederhana. Bukan maksud Nabi kita malas. Bukan. Tapi kerana Nabi tak nak jadi satu perkara tu jadi contoh pada umat dia, benda yang berat umat dia tak nak ikut. Nabi boleh buat, tapi umat dia tak nak ikut. Maka umat dia akan berada dalam keadaan dosa sebab tak ikut Nabi mereka. Tengok, itulah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Baik. Selesai tadi kita bincangkan tentang dalil dalil bagi sifat wajibnya amanah. Allah Ta'ala juga menyebut dalam Al-Quran, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tidak perintahkan kepada perkara-perkara fahsya. Jadi kalaulah para anbiya itu mereka khianat, kita pula wajib ikut mereka, maka bertentangan dengan firman Allah. Allah tak suruh kita buat benda khianat. Ya? Baik. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan. Maka jelaslah mustahilnya khianat ke atas para anbiya dan rasul itu. Bila mustahil khianat ke atas mereka, kalau khianat tu mustahil, maka wajiblah sifat yang lawan bagi khianat, iaitu amanah. Dia tak mungkin terkumpul dua-dua sekali, dia kena salah satu. Mana bila kita ni mensabitkan bahawa mustahil mereka itu bersifat dengan khianat, maka wajiblah kita mensabitkan sifat amanah. Itu yang dikehendaki. Ya. Wahada bi'ainihi huwa burhan wujubis thalith. Maksud kata Imam Sanusi, wahada, maksudnya hada tu apa? Ini yang disebutkan sebagai bukti wajib amanah tadi tu. Ini pada diri dalil itu sendiri, inilah dalil wajibnya sifat yang ketiga, iaitu sifat tabligh. Maksudnya sini apa? Cara kita nak mensabitkan dalil bagi wujud wajibnya amanah itulah, cara tu jugalah kita nak mensabitkan sifat tabligh. Bukan maksud sifat tabligh dan amanah tu adalah satu sifat yang sama, bukan, dia berbeza.
Amanah satu perkara, tabligh perkara yang lain. Dua-duanya wajib bagi pada anbiya dan bagi para rasul. Tetapi cara kita nak mendatangkan dalil tu sama. Tariqah tu. Tariqatut taqrir itu sama. Contohnya macam apa? Kita kata kalaulah mereka khianat. Kalau kita buat balik cara tadi kan. Kalaulah mereka khianat. Kalau tadi khianat dengan cara mereka melakukan perkara-perkara yang haram dan yang makruh. Tu khianat yang digambarkan tu. Dalam sifat tabligh, kalaulah mereka ini khianat. Khianat dengan arti kata apa? Mereka menyembunyikan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk sampaikan kepada makhluk. Lanqalaba, nescaya menyembunyikan itu menjadi ketaatan pada hak mereka. Kalau mereka tak sampaikan, mana benda tu dikira sebagai perintah Allah tu. Dan kita pula diperintahkan untuk mengikut kepada mereka. Kita pun diikutlah kitman tu. Maknanya menyembunyikan wahyu Allah Ta'ala. Tak sampaikan syariat ini. Ya. Kita simpan ilmu yang kita ada ni. Tak cerita, tak sampai pada orang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kan suruh kita ikut para anbiya, para rasul. Dan rasul itu mereka tak sampaikan, kita pun tak sampaikan jugalah. Kan? Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita ni untuk menyampaikan daripada para sekalian anbiya. Maka dia kata apa? Wala ya'muru ta'ala bil kitmani. Padahal Allah Ta'ala tak suruh pun mereka tu menyembunyikan. Kenapa? Menyembunyikan sesuatu daripada wahyu Allah itu adalah perkara yang haram. Seperti mana juga Allah Ta'ala tak suruh kita buat benda-benda haram, benda-benda makruh. Seperti mana yang terdahulu tadi. Maka jelaslah di sini bahawasanya mustahil, mustahillah para anbiya dan rasul itu bersifat dengan kitman. Kitman ni lawan bagi tabligh, iaitu menyembunyikan. Bila sabitlah kata mustahil bersifat dengan sifat menyembunyikan al-kitman, maka sabitlah lawan bagi kitman, iaitu wajiblah para rasul itu bersifat dengan sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Itu yang dikehendakinya. Yang terakhir, ada pun dalil bagi sifat harus. Sebelum kita nak berhenti ni, kita nak tengok, sebab lepas ni kita akan masuk makna kalimah syahadah pula. Baik, saya minta izin sikit masa lagi. Boleh ya Ustaz Fazli ya? Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyyati alaihim fa musyahadatu wuqu'iha bihim. Adapun dalil harusnya ada panggil apa? Sifat-sifat manusiawi itu ada pada sekalian para anbiya. Dalilnya apa? Maka fa musyahadah. Dalilnya dengan cara penyaksian. Penyaksian macam mana pula ni? Kan? Kita pernah tengok ke Nabi? Kan? Maksudnya penyaksian di sisi manusia yang sezaman dengan Nabi. Orang yang tengok dengan mata kepala mereka. Kita ni dibuktikan dengan cara periwayatan. Kita mengikut riwayat yang sampai kepada kita menerusi orang yang pernah melihat Nabi. Mereka tengok Nabi makan, minum, kan? Tidur, mata Nabi tidur. Nabi kita buat sifat-sifat manusia tu berkahwin. Jadi mereka melihat dan mereka menyampaikan kepada kita. Masuk musyahadah tu ialah musyahadah berlakunya itu di sisi orang yang sezaman dengan Nabi SAW. Jadi benda yang dilihat secara realiti itulah sekuat-kuat dalil. Nak ingkari macam mana lagi? Memang tengok dengan mata kepala sendiri. Tapi tu orang yang tengok, Ustaz. Yang tengok memanglah dia betul. Kami ni tak tengok, kami cuma dengar riwayat je. Perlu diingati bahawa riwayat yang sampai kepada kita ni bukan riwayat cerita-cerita dongeng, tapi riwayat yang disampaikan secara tawatur. Tawatur mana? Mutawatir. Tak mungkin berlaku pembohongan. Kan? Ada disiplin yang tinggi dalam nak menapis cerita-cerita yang diriwayatkan berkenaan dengan sifat Nabi SAW. Maka yang diriwayatkan secara tawatur sama persis seperti mana
dalil orang yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Walaupun tak tengok dengan mata, tapi kerana kuatnya riwayat yang sampai kepada kita tu dengan syarat-syaratnya, seolah kita ni menyaksikan, pengetahuan kita ni seperti orang yang menyaksikan dengan mata. Al-a'radul basyariyah kita dah sebutkan di awal tadi dah. Maksud al-a'radul basyariyah itu ialah apa? Sifat-sifat manusiawi yang tidak membawa kepada kekurangan, ya. Dia tak sebut, dia tak ulang banyak kali lah, dia sebut sekali itu je. Ya. Kemudian disebutkan faedah-faedah faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada bila kita mengisbatkan harus bagi sekalian Rasul itu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Jadi kata Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, imma li ta'zimi ujurihim, aw li tashri'i aw li tasalli 'anid dunya aw li tanabbuhi li khissati qadriha 'inda Allah ta'ala wa 'adami ridahu biha dar jaza'in li anbiya'ihi wa awliya'ihi bi'atibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Okay. Maksud dia apa sini? Jadi kena Allah Ta'ala bila jadikan para anbiya itu harus bersifat dengan sifat manusiawi. Hikmahnya apa? Faedahnya apa? Sama ada imma li ta'zimi ujurihim, ya. Sama ada untuk nak memperbanyakkan pahala-pahala bagi mereka. Jadi kita kata harus para nabi itu sakit. Boleh tak kalau Allah Ta'ala buat Nabi tu tak sakit? Boleh. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia sakit? Antara sakit dengan tak sakit tu mana lagi baik? Kalau orang tanya kita lah, antara orang yang sakit dengan orang yang tak sakit tu mana lagi hebat? Mesti kita akan kata orang yang tak sakit tu hebat. Jadi kalau yang tak sakit tu hebat macam Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit. Hebat ke dia? Tengok tu. Sakit-sakit di sini nak menunjuk bahawasanya bila orang tu sakit dan dia bersabar atas kesakitan dia, itulah hebat. Maknanya di sini Allah Ta'ala nak bagi pahala berganda bagi para anbiya. Kerana bila dengan kesakitan mereka, bahkan sakit mereka yang lebih kuat berganda daripada manusia biasa, mereka bersabar, maka pahala mereka tu berganda-ganda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud ta'zim ujurihim, ya. Macam nabi-nabi yang diuji dengan sakit, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib dan sebagainya itu. Kenapa? Mereka juga ada sifat-sifat manusiawi sakit untuk nak mentakzimkan, memperbanyakkan, menggandakan pahala mereka. Sebab itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya'u thumma al-awliya' thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya daripada kalangan manusia ni, daripada kalangan kamu ini ialah apa? Anbiya. Selepas daripada anbiya, awliya, wali-wali Allah. Selepas awliya tu dan orang yang seumpama mereka, bawah-bawah pada tu, kan? Maka ujian mereka ni berat, ya? Al-afdal fal-afdal. Jadi mengikut kadar dekat seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka begitulah Allah Ta'ala uji mereka dengan kesakitan dan ujian. Lagi dekat, lagi berat ujian dia. Sebab itu siapa nak dekat dengan Allah, maka dia kena standby untuk dapat ujian yang berat-berat. Kalau senang lenang je hidup tak ada ujian berat-berat tu, itu barangkali kita ni jauh daripada Allah SWT. Kena muhasabah, ya. Baik. Kalau orang kata Allah Ta'ala ni tak boleh ke kalau dia nak bagi pahala tanpa dia bagi maknanya sakit ke apa semua ke? Jadi kita kata jawapan dia apa? Hikmah Allah Ta'ala yang berkehendak demikian. Allah Ta'ala nak bahawa dengan bergandanya ujian, bergandanya kesakitan semua tu, dengan sabar, maka diberi pahala yang berganda. Ya? Kerana Allah Ta'ala kata apa? Benda yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala ni, benda hak dia. Bila mana Allah Ta'ala uji dan kita sabar, bagi pahala berganda. Tu hak dia. Ya? Dan bila kita sebut berkaitan dengan hikmah Allah, tu tak ada ruang untuk kita pertikaikan. La yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya tentang perbuatan Ta'ala tu. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Kenapa Ta'ala buat macam ni? Tu ikut suka dia lah, kan? Adapun imma litashri' ataupun untuk nak mensyariatkan. Seperti mana
berlakunya lupa Nabi SAW dalam solat. Nabi kita lupa. Kan kita lupa tu bukan lupa dalam perkara menyampaikan wahyu Allah. Ha? Dia dah sampaikan wahyu Allah Ta'ala tapi dalam pelaksanaan tu Nabi kita ada terlupa. Contoh gambaran pelaksanaan tu, contoh macam solat tadi, Nabi dah cerita dah solat asar, solat zuhur 4 rakaat. Nabi dah amanah dah dalam menyampaikan wahyu. Tapi dalam pelaksanaan tu Nabi kita terlupa. Yang ini harus. Tapi lupa dalam menyampaikan wahyu Allah itu mustahil. Mustahil. Sebab dia termasuk di dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan sifat sidq. Kan? Lupa dalam pelaksanaan, macam tadi Nabi kita terlupa dalam solat tadi tu, kita dah sebut awal sebelumnya lagi, lupa Nabi bukan kerana lalai ingat dunia, tapi lupa kerana Nabi tenggelam dalam zikrullah. Ya, fana dalam zikrullah sehingga lupa dengan rakaat. Adapun lupa ini berlaku adalah untuk bertasyri', kerana nak mengajar kepada kita syariat. Kalau Nabi tak tunjuk contoh, kita pun tak tahu. Maka Nabi kita tu jadi. Allah Ta'ala bagi jadi pada diri Nabi supaya Nabi dapat ajarkan solusinya kepada umatnya. Maka di sisi Nabi itu dikira sebagai apa? Taat perintah Allah. Lupa dalam taat. Kita lupa dalam lalai. Ya. Au litasalli 'anid dunya. Contohnya macam apa? Tasalli tu maksudnya apa? Untuk bersabar dan untuk nak menghilangkan kesedihan. Ya? Untuk menghilangkan kesedihan, itu maksud tasalli 'anid dunya. Macam Nabi kita pun ada mengambil harta juga. Ya? Nabi kita pun ada mengambil harta, tapi ambil harta yang sedikit dan Nabi bagi kepada orang lain. Kenapa tu? Sifat manusia yang tamak pada harta? Tidak. Nabi kita ambil tu untuk apa? Untuk nak ambil bahagian daripada dunia. Ya? Untuk nak menghilangkan untuk nak mengajar kepada umat dia. Kalau Nabi tinggal turun dunia, semua orang ikut cara Nabi SAW, maka kita ni akan jadi orang yang langsung tak endah pada dunia ni. Kan? Langsung tak endah pada dunia ni. Jadi semua orang kerja nak berzikir saja. Tak nak pergi kerja, tak nak apa. Jadi bukan itu cara sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan pada kita. Aulit tambihi li khisati qadriha 'inda Allah Ta'ala. Ataupun nak memberi perhatian kepada orang lain, kepada umat dia, bahawa hinanya dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita mengetahui bahawa para anbiya alaihi wasallam itu sifat mereka apa? Mereka itu enggan, mereka ni tak nak kepada dunia ni, mereka ni berpaling. A'radu 'anid dunya, berpaling, tak pandang kepada dunia ni. Ya. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi tunjukkan lalu kepada seekor kambing, bangkai kambing. Kambing tu cacat dan dah mati pula. Nabi kita tanya, siapa nak beli kambing ni dengan harga 1 dirham? 1 dirham. Dahlah dia cacat dan dah bangkai pula. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kalau dia hidup pun kami tak mau beli. Ini kan pula dia dah mati dah. Nabi kita kata apa? Inilah gambaran dunia di sisi Allah SWT. Dunia yang kamu duduk atas dunia ni, kamu bekerja-kerja mencari dunia ni, lebih hina di sisi Allah berbanding dengan bangkai kambing ni. Tu dia. Tapi kalau hina, Nabi kita pun ada terima pemberian orang apa semua juga. Kenapa? Itu nak tunjuk bahawa apa? Dia tasliyah. Untuk kita nak, maksudnya boleh kita mengambil daripada keduniaan ini untuk kadar yang diperlukan. Bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk kita fokus mengejar dunia, bukan. Ambil dunia kekayaan bagi pada orang fakir miskin sekadar untuk nak guna kegurat nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita yang mana tidak membuatkan kita lalai kepada dia. Ad-dunya jifatun qadirah. Dalam hadis menyebutkan dunia itu jifah, bangkai yang busuk. Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqal kafira minha jur'atan ma. Hadis yang lain mengatakan kalau dunia ini menyamai di sisi Allah dengan timbangan sebelah sayap nyamuk saja pun, kalau ada nilai di sisi Allah seolah sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala takkan bagi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi sebab apa? Sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, lebih hina daripada bangkai, maka Allah Ta'ala bagi je kepada siapa-siapa. Walaupun dia lawan Allah Ta'ala bagi dia, bahkan jadi kaya lebih daripada kita lagi. Jadi para anbiya itu meninggalkan tamak ataupun mengejar dunia ini
dan dunia itu diberi kepada orang kafir, menunjuk bahawa dunia ini nilainya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adami ridahu biha dar jazain, dan tidak redha mereka itu terhadap dunia ini menjadi tempat balasan bagi para anbiya dan para aulia. Mereka tak nak dia balas atas dunia. Mereka tak nak dia balas atas dunia. Macam kita buat kebaikan, kita nak juga Allah Ta'ala balas atas dunia ni. Kita sedekah, kita nak rezeki kita melimpah ruah. Kita sambung silaturahim, kita nak murah rezeki. Kita buat kebaikan, kita nak dia balas dengan kebaikan. Para anbiya dan rasul ni, mereka langsung tak mengharapkan balasan atas dunia ni. Ya, kenapa? Mereka mengharapkan balasan yang sempurna di akhirat. Itu dia. Bi'tibari ahwalihim fiha alaihimussalam. Jadi yang diceritakan tadi itu tentang mereka mengambil daripada dunia kadar yang tertentu bersama tu, ini iktibar kepada hal keadaan yang berbeza-beza di kalangan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ujian mereka, hal ahwal mereka tu berbeza-beza. Dan lagi ada lagi tak? Habis dah situ, ya. Habis dah situ. Jadi akan datang kita akan masuk kepada tajuk yang baru pula, makna kalimah syahadah. Iaitu ini perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang sam'iyat yang datang daripada Quran dan Sunnah. Ya. InsyaAllah makna kalimah syahadah ni kita akan sama pada pertemuan akan datang. Hari ini pun dah lebih masa dah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Sekiranya tidak ada soalan, jadi saya tangguhkan dahulu, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang, yang silap itu kekurangan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah untuk kita meningkatkan lagi keimanan kita, keyakinan kita kepada para anbiya dan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk kita menambahkan kecintaan kita lagi kepada para sekalian anbiya, khususnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini manusia yang walaupun dia manusia, tapi manusia yang sempurna, manusia yang bukan seperti kita. Walaupun pada mereka ada sifat-sifat manusiawi, tapi dia bukan manusia biasa. Jangan terikut macam kata-kata setengah orang yang juhala, Muhammad tu manusia macam kita juga. Sebut Muhammad macam tu ya, kan? Manusia macam kita juga, makan minum. Dan dah jadi macam kata-kata orang-orang yang memperlekehkan Nabi. Kita kata apa? Ya Rasulullah itu adalah manusia, tapi la kal bashari. Innahu basharun la kal bashari. Dia manusia tapi tak macam manusia biasa. Ya. Innahu basharun la kal bashari. Seperti mana apa? Kal yaquti bainal hajari. Seperti mana batu permata berbanding dengan batu-batu yang lain. Memanglah permata tu, kita kata zamrud ke, nilam ke, kan, delima ke, dia adalah spesies batu. Dia batu. Tapi adakah nilainya sama dengan batu-batu lain, batu orang buat jalan, batu orang buat rumah apa semua? Sama jenis batu, tapi tidak. Begitu jugalah. Nabi itu manusia, tapi manusia yang diutamakan oleh Allah SWT berbanding dengan manusia-manusia lain. Sampai bila-bila pun tak akan dapat menyamai darjat para anbiya dan rasul itu. Baik, cukup sekadar itu dulu, Allah alam. Kita bertemu lagi minggu depan insya-Allah kalau tak ada halangan apa-apa lah. Allah alam. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.